Hai, Assalamualaikum. Khabar semua sihat ke? Harapnya semua sihat lah. Dan semoga kita dapat jalani PDPR ni dengan baik, happy. Yang paling penting sekali jangan stres-stres. Okay. Baiklah, semalam cikgu ada bagi video YouTube mengenai penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okay, cikgu ada bagi homework juga kan. Jom cuba 2.3. Ada 5 soalan cikgu bagi. Cikgu harap semua dah buat dah. Okay, kalau tak buat lagi, buat dan tengok balik jalan kira cikgu tunjuk ni. Kalau yang dah buat tu, mana yang salah buat pembetulan. Okay, mana yang betul tu tick right. Kecil je sebelah jawapan tu. Guna pen merah atau pen biru atau pen purple. Atau pen yang berlainan warna lah. Yang kamu tulis tu. Okay. So, cikgu akan bincangkan 3 soalan je sebab lagi 2 soalan tu dah dibincangkan dalam video YouTube. Jadi kamu boleh rujuk dekat situ. Okay. So 2 soalan tu cikgu proceed lah dengan 2B. Sebab 1C cikgu dah ada dalam video YouTube tu. Okay. So 2B ni kita tengok soalan 2B ni, kita tahu ini adalah operasi penolakan. Tolak kan? Okay, ni dia punya ni. Ni tolak. Pecahan algebra yang sama penyebut M tolak 2N, M tolak 2N. Penyebutnya sama kan. Jadi kalau yang penyebut sama ni tak ada masalah lah. Sebab boleh terus buat operasi. Kan? Kalau yang ni tolak, so boleh terus buat operasi tolak. Okay. Tapi sebelum tu kita kena tengok juga. Tengok ungkapan selepas operasi ni. Kalau yang ni kan lepas tolak ni, ungkapannya adalah M tolak 5N. Okay. Sebab dia adalah satu ungkapan M tolak 5N. Jadi kamu kena letak dulu kurungan. Okay, letak kurungan dekat ni. Kurungkan dulu M tolak 5N tu. Kenapa? Sebabnya kalau kita tak letak kurungan jawapan dia akan lain lah. Okay, ni 3M tambah 2N. Ni kita nak letakkan dia dalam satu pecahan M. Kalau kamu tak letak kurungan, kamu akan letak M tolak 5N. Okay, kalau kamu tak letak kurungan, kamu akan terus buat operasi 3M tolak M, 2N tolak 5N kan. So salah lah. Kamu kena letak kurungan dulu. Okay. Kemudian kembangkan. Negatif darab positif, negatif. So, negatif M, negatif darab negatif, positif 5N. Sebab tu kena letak kurungan ya. So, make sure letak kurungan dulu. Barulah kita boleh buat operasi macam biasa. Okay. So, bila kita dah letak kurungan tu, dia akan jadi tolak M tambah 5N. Jadi kita boleh selesaikan lah. Kita pemudahkan sebutan yang sama, iaitu ni 3M tolak M dan 2N tambah 5N. 3M tolak M akan dapat 2M. Okay. Tambah 2N tambah 5N akan dapat 7N per M. M tolak 2N. Okay. So, dapatlah jawapannya. Boleh pemudahkan? Tak boleh. So, tinggalkan macam tu je lah. Okay. Boleh ya? Okay. Baiklah, kita tengok soalan 3C tu pun dah dibincangkan dalam video YouTube. Jadi, cikgu proceed kepada soalan 4D. Maaf.
4B. Okay, so ini soalan 4B. Okay. Soalan 4B tu 1/6S tolak 2/5T. Okay, so yang ni kalau kita tengok ini adalah operasi tolak bagi pecahan algebra yang tak sama penyebut. Penyebutnya lain kan. Yang ni penyebutnya 6S. Yang ini penyebutnya 5T. So, apa perlu kita buat? Kita perlu macam biasalah kan, nak buat penambahan dan penolakan pecahan ni, kita kena samakan penyebut terlebih dahulu. Okay, tak kisahlah untuk nombor ke, untuk ungkapan algebra macam ni ke, kamu tetap kena samakan penyebut. Okay, samakan penyebut. Okay, kalau macam ni, kita tengok ya, yang ni 6S, yang ni 5T. Macam mana kita nak samakan penyebut? Boleh buat dengan cara mencari GSTK kalau kamu tak mahir lagi. Kalau dah mahir, tak perlu buat lah. Tak perlulah buat cari GSTK ni. Tapi yang ni cikgu tunjuk dulu juga. Kalau nak cari GSTK, nak guna GSTK 6S 5T. Okay, cari GSTK 6 okay, 6S 5T boleh dibahagi dengan 6 lah kan. Okay, 6 6S 5T. Kemudian 5T. Okay, kemudian 5 bagi 5 pula ST. Okay. GSTK ni rules dia apa? Ingat lagi tak? GSTK ni rules dia adalah kita kena bahagikan sehingga hasil bahaginya 1, 1. Jadi macam ni kan, 6S 5T ni okay, cikgu nak pemudahkan dulu nombor ni. Jadi cikgu bahagikan dulu dengan 6. So akan tinggal S. Yang mana yang tak boleh bahagi kita turunkan. So 5T. Tak boleh bahagikan 5 bahagi 6 tak boleh kan. So turunkan 5T. Kemudian ni ada S, ada 5T. So cikgu nak pemudahkan nombor, ada 5 ni, cikgu bahagikan dengan 5. Maka S 5T bahagi T tinggal T. Okay, kalau yang ni pula sebab kita nak sampai hasil bahagi tu semua satu-satu, semua jadi satu. Jadi kita kena pemudahkan jugalah sebutan ni. Okay, pemboleh ubah S dengan T ni. So macam S ni, cikgu nak pemudahkan jadi 1, bahagi dengan S. S bahagi S dapat 1. Okay. T bahagi S tak boleh kan. So kita turunkan T. Kemudian nak pemudahkan T ni jadi 1, bahagilah dengan T. So T bahagi T akan dapat 1. Maka kita nak dapatkan GSTK, kita darabkan semua pembahagi ni. Okay, bahagi dekat luar ni. Okay, darabkan semua. 6 darab 5, 30 kan. 30 darab S, 30S. 30S darab T, 30ST. Jadi kita tahu GSTK bagi 6S dan 5T adalah 30ST. Jadi dekat sini kita tengoklah 6S. Berapa lagi kita kena darabkan supaya dapat 30ST? Kita kena darabkan sorry. S. Okay. 6S darab 6 darab berapa dapat 30? 5 kan? Okay, 5. T, T. Darablah T. Okay.
So bila yang kat bawah ni kita darab dengan 5T, dekat atas pun kita kena darab dengan 5T. Okay. Okay, tengok 5T ni pula. 5T, T dah ada, yang belum ada S. So, S darab, 5T darab 5 darab berapa nak dapatkan 30? 5 darab, padam yang ni. Lima T darab 5 darab 6, 30 kan? 30. Ni tak nampak macam T kan? Sekejap cikgu. Takut kamu tertukar dengan tambah. Okay. 5T, 5 darab berapa nak dapat 30? 6. S belum ada kan? Jadi darab S lah. Letak S lah kat tepi tu. Okay. Bila dekat bawah darab 6S, dekat atas pun kena darab 6S. Okay. Maka dah boleh lah. 1 darab 5T. 5T lah. Okay. 2 darab 6S. Naik 12S. Okay. Berasi tolak lah. Jangan tinggal. Kemudian kat bawah ni 6T. Okay. Darab 5T. 30S. T. Okay. Macam tu lah ya. Boleh pemudahkan lagi tak? Tak boleh kan? So, dah tak boleh pemudahkan. Tinggallah macam ni. Maka ni adalah jawapannya. Okay, baiklah. Cikgu teruskan dengan soalan 5C. Soalan 2B dan 4B ni harap ni semua jelas. Okay? Kalau ada yang tak jelas, ada yang tak faham, boleh tanya. Okay? So, untuk soalan 5C. 5C. Soalannya berbunyi 4 per D kuasa 2 G tambah 3 per 5 D G. Okay, ni soalannya. Okay, kita tengok soalan ni. Kita tahu penyebutnya tak sama. Satu D kuasa 2G, satu lagi 5 D G. Okay, kalau tak mahir, kalau tak tahu macam mana nak tentukan apa penyebutnya, boleh cari gandaan sepunya terkecil guna pembahagian berulang. Okay, saya tunjuk dulu. Kok ada yang tak mahir lagi. Okay, D kuasa 2 G 5 DG. Okay. GSTK, pembahagian berulang untuk GSTK ni, langkah dia macam cikgu beritahu tadi lah. Kena bahagi satu-satu sehingga semua hasil bahagi tu dapat 1. Okay. So, kita tengok ni lah. Pertama sekali, cikgu nak permudahkan dulu nombor. Okay. Ada kat sini 5. So, 5 nak dapatkan 1, cikgu bahagikan dengan 5. So, tinggal D kuasa 2G tu tak boleh bahagi dengan 5. So, buat turun. 5 DG bahagi 5 akan dapat DG. 1 DG lah kan. Tapi kita tak tulis lah di 1 DG tu. Okay. So, yang ni pula D. Sebab kat sini ada D, kat sini ada D kan. So, cikgu bahagikan dengan D. So, akan tinggal D kuasa 2G bahagi D akan tinggal DG. DG bahagi D akan tinggal G. Okay. Dan cikgu nak pemudahkan D tu lagi. DG bahagi D akan tinggal G pun G. Okay, tak boleh bahagi kan. Okay, so G. Last sekali G.
G bahagi G 1, G bahagi G 1. Okay, so dapatlah, kita tahulah GSTK nya adalah 5 darab D darab D darab G. 5 darab D, D lah. 5 darab D, 5D darab D, 5D kuasa 2. 5D kuasa 2 darab G, 5D kuasa 2 G. Okay, ni adalah GSTK-nya. So, ini adalah penyebutnya. Okay, so penyebutnya adalah 5D kuasa 2 G. Saya. Okay, penyebutnya adalah 5D kuasa 2G. Jadi kita kena fikir D kuasa 2G ni apa lagi kita kena darabkan supaya dapat 5D kuasa 2G. Kemudian 5DG ni apa lagi kita kena darabkan supaya dapat 5D kuasa 2G. Okay, kalau yang untuk D kuasa 2G ni apa lagi kita perlu darabkan untuk dapatkan GSTK ni. Untuk dapatkan 5D kuasa 2G, kita perlu darabkan dengan 5 kan. Sebab D kuasa 2 G tu dah yang belum ada 5. So kita darabkan dengan 5. Okay. Kemudian 5DG ni apa lagi yang perlu kita darabkan supaya dapat 5D kuasa 2G. 5DG. Kita perlu darabkan lagi dengan satu lagi D kan. D. So bila bawah darab D, atas pun darab D. So, boleh darab lah. 4 darab 5. 20. Tambah. 3 darab D. 3D per 5D kuasa 2G. Boleh permudahkan tak? Tak boleh kan. Itu adalah the simplest form. Bentuk yang paling mudah. So, ni adalah jawapannya. Okay. Boleh Senang je kan? Penambahan dan penolakan ungkapan algebra ni. Okay, senang je. Okay. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okay. Tanyalah kalau tak faham sebab bagi cikgu, topik ni senang kalau kamu praktis. Okay, kalau kamu praktis dan kamu mahir sifir, kamu cekap sifir, kamu cekap kembangan tu, okay, boleh insyaAllah boleh. Okay, tu saja. Okay, selamat menonton dan selamat buat pembetulan kalau salah. Kalau betul, tik betul. Kalau salah, buat pembetulan. Kalau tak buat lagi, buat dan tengok jalan kira yang cikgu tunjuk ni. Okay, terima kasih.